Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama-sama saya Sabrina Baas dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 9 November 2022. Tindakan akan diambil sewajarnya terhadap ahli parti Gabungan Rakyat Sabah GRS yang membelakangkan keputusan parti itu dengan bertanding di atas tiket parti lain termasuk bebas. Pengerusi GRS Datuk Seri Panglima Haji Jinor ketika menegaskan perkara itu berkata, kepimpinan GRS tidak akan membenarkan tindakan seumpama. Jika benarlah di Tenem itu ia ahli daripada Bersatu, maka kita akan ambil tindakan sewajarnya. Datuk Haji Ji yang juga Ketua Menteri Sabah ditemui pemberita di Kota Kinabalu bagi mengulas mengenai dakwaan terdapat ahli GRS yang bertanding di Parlimen P181 Tenem bagi pilihan raya umum ke-15 PRU15 atas tiket bebas. Ditanya mengenai tindakan Naib Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi bertanding di kerusi Parlimen P183 Beluran atas tiket Perikatan Nasional PN, Datuk Haji Ji menjelaskan tiada sesiapa yang boleh menghalang tindakan individu lain untuk bertanding dalam PRU15. Pelbagai kaedah digunakan untuk mendekati pengundi muda. Ini termasuk mengetengahkan isu dekat dengan golongan itu seperti peluang pekerjaan serta kemahiran. Perkara itu dinyatakan calon Gabungan Rakyat Sabah GRS Parlimen Tawau, Law Su Fui dalam majlis bersama media di Tawau. Katanya pengalaman menjadi pegawai khas kepada Ketua Menteri Sabah dan pengerusi beberapa NGO di Tawau sedikit sebanyak membantu dirinya untuk berkhidmat kepada masyarakat. Parlimen Tawau menyaksikan perlawanan 6 penjuru termasuk penyandang kerusi Datuk Christina Liu dari Pakatan Harapan, calon warisan, calon pejuang dan 2 calon bebas. Sementara itu, calon GRS Parlimen P186 Sandakan Lau Chi Kiong alias Thomas Lau melihat daerah berkenaan boleh dimajukan menerusi industri kelapa sawit, pelancongan serta industri pertanian dan perikanan. Kelapa sawit besar sekali di Sabah, di bahagian Sandakan. Kita punya industri pelancongan berkembang. Kalau cakap Sabah, Borneo, memang ini maksudnya kita mempunyai eco-tourism. Boleh membawa banyak foreign exchange ke sini. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media di Bilik Gerakan GRS Sandakan di Bandar Letat Sandakan. Parlimen Sandakan menyaksikan pertandingan 6 penjuru termasuk penyandang kerusi Vivian Wong Shiryi dari Pakatan Harapan, calon warisan dan 3 calon bebas. Sementara itu, calon Perikatan Nasional PN Parlimen Beluran Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi melakukan tinjauan jentera parti di Pulau Tetabuan Beluran. Manakala calon Pakatan Harapan PH Parlimen Penampang Datuk Iwan Benedict melakukan kempen jelajah di Dewan Amore Puru Putaton dan program jelajah bertemu rakyat di Penampang serta pelancaran penaja parti APKO Putatan di Kampung Tembovo Putatan. Pilih calon yang mampu bekerja untuk rakyat. Itu antara kriteria yang dimahukan pengundi pertama kali dalam pilihan raya umum ke-15 PRU15 kali ini. Lagi bagus pun okey sukalah. Sebab aku pun pertama kali tengok parents juga. Kalau macam parents tengok siapa, aku ikut saya lah. As long as dia orang bukan cakap saja, but then take action juga lah. Need more improvement and all lah. Yang tidak penting handsome kah, tidak handsome kah, yang penting kau baik hati sajalah. Ya, baik hati and then help more people lah. Pemantauan berterusan pihak keselamatan dari semasa ke semasa dalam kawasan Zon Selamat Sabah Timur A-Zone, khususnya di perairan daerah Beluran, amat penting sekaligus meningkatkan keyakinan penduduk. Usaha tersebut juga dapat memastikan penduduk pulau terutama golongan nelayan dalam daerah berkenaan terhindar dengan bahaya jenayah melibatkan rentas sempadan. Selama ini keselamatan di kampung ini terjaga semenjak adanya anggota keselamatan semenjak tahun 2000 lagi di sini. Dari segi keselamatan sudah begitu membanggakan. Mungkin bolehlah dibuat lagi mungkin rumah PJA ini untuk dibangunkan semula. Keselamatan di sini amat terjamin lah.
So kami ada PJA, dan ada juga lah buat masa ini dia ada juga lah. Aman juga, ya aman juga, alhamdulillah. Dari segi keselamatan cukup terjamin dan terkawal. Pihak penguasa sentiasa menjalankan tugas, tiada apa-apa yang berlaku. Keselamatan terjamin. Mereka ditemui media dalam majlis ramah mesra penduduk Pulau Tetabuan di Beluran. Daerah Beluran mempunyai 6 pos kawalan keselamatan meliputi Tetabuan, Keniongan, Gum-Gum, Langkayan, Mamahat dan Terusan Sugut dengan anggaran lebih 700 anggota terlibat. Isu keganasan terhadap wanita di Sabah mampu ditangani dengan kerjasama semua pihak, khususnya komuniti. Ini termasuk melaporkan kes keganasan yang berlaku bagi membolehkan pihak berkuasa mengambil tindakan susulan. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Insinyur Syahilmi Yahya berucap dalam forum anti keganasan terhadap wanita di Wisma Wanita Kota Kinabalu. Berdasarkan statistik, PDRM merekodkan 352 kes pada tahun 2020 dan menunjukkan peningkatan pada tahun 2021 kepada 400 kes. Setakat Januari hingga September tahun ini, sebanyak 303 kes sudah direkodkan di Sabah. Kebanyakan kes keganasan terhadap wanita disebabkan masalah panas baran serta perselisihan faham selain punca kewangan, penyalahgunaan dadah dan alkohol yang tidak terkawal. Perkembangan semasa COVID-19, Sabah merekodkan 176 jangkitan baru semalam, penurunan 2 kes berbanding hari sebelumnya. Angka itu diperolehi daripada sampel ujian yang jauh lebih banyak iaitu 2,076 dengan kadar penularan menurun kepada 8.48%. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, Kota Kinabalu kembali merekodkan kes 2 angka iaitu 78 kes selain Lahadatu, Tuaran dan Papar, manakala 13 daerah lagi tidak mencatat sebarang kes baharu. Sejumlah 170 kes direkodkan dalam kategori 1 dan 2, 5 kes dalam kategori 3 dan 1 kes dalam kategori 5. Seramai 157 pesakit sembuh, manakala 284 pesakit lagi sedang menerima rawatan di hospital, termasuk 12 pesakit di unit rawatan rapi, 2 di kubikel akut dan 6 orang memerlukan alat bantuan pernafasan. Sehingga kini Sabah mencatat 12 zon merah, 10 zon kuning dan 5 zon jingga. Program kesedaran kanser mulut terus diperluas menerusi program Rotua Minggu Kesedaran Kanser Mulut MCAW 2022 termasuk di bangunan premis kerajaan. Terbaru program diadakan di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia KEKOM Kota Kinabalu dengan menyasarkan penjawat awam. Rata-rata mereka yang ditemui menyambut baik program berkenaan dan berharap perkhidmatan bergerak tersebut diadakan setiap tahun. Pihak Kementerian Kesihatan yang datang ke sini RTM Sabah sebenarnya dapat memberi peluang kepada semua staf RTM Sabah di sini untuk mendapatkan perkhidmatan lebih senang kan. Kalau boleh pihak Kementerian Kesihatan dapat meneruskan program sebegini rupa. Sangat bagus, bermanfaat kepada kaki tangan RTM Sabah. Saya sebagai warga RTM sangat bersyukur sebab ada macam ni untuk cek gigi. So saya memang macam berharap setiap tahun kita warga RTM akan datanglah cek gigi kita sebab senyuman yang menawan adalah kita punya motivation untuk kita bekerja bersama kawan-kawan kita lah. Tahulah kita ni kan tengah sibuk bekerja, mana lagi dengan PRU sekarang ni. Jadi saya harap daripada Kementerian Kesihatan ni selalulah buat program macam ni. Sementara itu, Pegawai Pergigian Pejabat Pergigian Kawasan Kota Kinabalu, Dr. Mark Matthew George, berharap program ini berupaya meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kanser mulut dan rawatan awal penghidap kanser tersebut. Bahagian RTM sangat memberangsangkanlah, jadi sangat bagus. Boleh dikatakan ramai juga yang telah datang hari ini. Seperti kita boleh lihat barisan untuk masuk ke dalam bas untuk membuat pemeriksaan pergigian dan juga saringan kanser mulut adalah sangat memberangsangkanlah. Kerajaan negeri bersedia meneruskan rancangan mewujudkan pusat sukan khususnya untuk atlet kurang upaya ke arah kecemerlangan sehingga ke peringkat antarabangsa. Selain melahirkan bakat-bakat baharu, pusat tersebut juga bakal melatih sekaligus merangsang potensi pelajar kurang upaya dalam sukan yang diceburi.
Setiausaha Tetap Kementerian Belia dan Sukan Sabah Datuk Mansur Haji Asun berkata hasil persiapan awal, latihan berterusan serta komitmen pelbagai pihak menghasilkan kontingen Sabah mencipta sejarah apabila kali pertama muncul juara keseluruhan para sukan Malaysia para Sukma 2022 yang berakhir pada Ahad di Kuala Lumpur. Ini terbukti dengan mengungguli carta kutipan pingat iaitu 54 emas, 36 perak dan 35 gangsa. Selain daripada kita mencapai sasaran, kita sebenarnya telah melepasi sasaran yang sebenar. Kita menyasarkan 40 pingat emas dan di peringkat olahraga sasaran kita hanya 19. Tapi kita dapat 30, begitu juga dengan sukan-sukan lain dan juga beberapa rekod lah yang telah kita cipta. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kejayaan Sabah menjuarai sukan para Sukma di Kota Kinabalu. Seramai 109 atlet menyertai sukan tersebut mempertandingkan pelbagai acara seperti olahraga, bowling, memanah dan renang. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menerusi laman Facebook turut berkongsi perasaan gembira selain mengucapkan tahniah kepada semua kontingen para Sukma Sabah dengan kecemerlangan mereka. Sekian Berita Pagi Sabah kali ini. Dapatkan lebih banyak perkembangan semasa melalui laman rasmi Facebook Berita RTM Sabah yang sahih di RTM #MyPR15. Saya Sabrina Baas. Assalamualaikum dan salam hormat.